Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mengharapkan semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita malam ni akan terus terjun kepada satu topik yang pernah saya bawa mungkin dah setahun lepas. Ada sikit pertukaran, bukan pertukaran, penambahan dan ilmu baru yang saya ingin kongsi bersama dengan anda. Jadi boleh anda tekan like, love, share, subscribe, tekan loceng, tekan semua. Kita doakan kepada mereka yang masih lagi dalam keadaan perlukan kesihatan yang menyeluruh. Sila kita sampaikan doa sekarang juga sambil kita terus belajar ilmu baru. Kalau ada sesiapa yang kena gout dan dah pernah melalui proses perubatan berkali-kali tidak pulih juga, ataupun pulih sekejap lepas tu datang balik, uric acidnya tak mau turun-turun juga, sehingga kan kadang-kadang menyebabkan you punya kidney ataupun buah pinggang pun dah mula dekat nak rosak dan sebagainya. Semua dah tahu pasal gout kan, dah banyak kali orang cerita, dan you pun kalau yang dah sakit gout mesti dah confirm dah, betul tak, dengan blood testnya, tengok uric acidnya. Kalau tak pasti juga kadang-kadang doktor boleh buat ambil dia punya kristal tu nak check betul tak ada uric acid. Jadi semua orang tahu disebabkan sama ada uric acid pengeluarannya tinggi daripada badan you ataupun daripada makanan you. Ingat, badan kita pun keluarkan uric acid. Sebenarnya uric acid ni bukanlah sebenarnya tak perlu dipakai, sebab banyak penggunaan uric acid diguna pakai untuk saraf, untuk menjaga nak ambil iron dan juga nak antioksidan. Dia juga menjaga imun sistem kita. Jadi tak ada satu pun yang Tuhan jadikan tu sebenarnya tak boleh diguna pakai, termasuk uric acid pun. Cuma kalau dia berlebihan dan tak boleh, nombor dua pula, tak boleh dikeluarkan atau dinyahkan, bahan dah jadi kumuhan, maksudnya lebihan, not use anymore. Kalau itu pun tak boleh dikeluarkan melalui buah pinggang, itu menyebabkan dia tersimpan lebih banyak di dalam akumulasinya di dalam badan kita. Maka bila dia masuk ke joint-joint yang terutama sekali kepada jari ibu kaki tu kan, the big toe tu, kadang-kadang tu tempat dia punya perjumpaan pertama dia, dia punya persatuan gout dia kat badan kita kat situ. Tapi kadang-kadang dia pergi mana pun, jari lain pun boleh, pergelangan kaki, lutut, ada orang pergi ke jari-jari, saya pernah naik ke shoulder pun, ada orang pergi ke telinga pun, jangan main. Dahsyat tak, okay? So dia tak ada tempat yang dia tak boleh pergi kadang-kadang. Selalunya kalau you tak boleh makan sesuatu, you sendiri yang tahu. Sebab tu kalau dia bagi list kat you, seafood tak boleh, daging tak boleh. Tapi setengah orang dia makan daging boleh, ataupun seafood saja tak boleh. Seafood pun kadang-kadang udang kecil dia tak boleh, maksudnya dia allergic, dia menyala. Udang besar, lobster boleh pula, boleh. So lain orang, lain dia punya belalang dia, maksudnya lain tempat, lain dia punya konsep, manusia, genetic factor pun ada. Jadi you punya sensitivity tu bergantungan kepada lain orang, lain dia punya tu. Jangan nak disamakan. Memanglah ada secara amnya tak boleh makan belacan, ramai orang tak boleh. Kacang-kacang setengah orang boleh, setengah orang tak boleh, betul tak? Jadi tergantung. Tapi yang paling tak boleh, ramai orang saya tahu yang tak sedar, ialah gula. Sebab apa? Dia ingat gout ni tak ada kaitan dengan gula. Rupanya gula lah sebenarnya, lagi sekali gula pula dah jadi lagi sekali masalah. Betul, kalau you terlalu suka benda bergula ataupun fructose corn syrup, kan banyak ada dijual merata-rata pemanis tu dibuat daripada corn tu, high fructose corn syrup tu, jaga baik-baik. Okay, kalau you tengok ada HFCS ni, you buang terus kalau you ada gout, ataupun tak ada gout pun buang aja. Pasal apa? Termasuklah kalau ada sweetener artificial. Selalu saya kata kat sini pun gout ada sebabnya daripada masalah gula yang nampak dengan tak nampak. Yang bagus ialah contohnya ialah D&D diet, okay? Dan kalau betul-betul you ikut D&D diet, you kurangkan langsung gula ataupun karbohidrat yang refine. Refine tu sebab bila saya kata karbohidrat boleh, kadang-kadang you pergi ambil pula bahan-bahan yang bertepung, benda yang dah diproses. Kalau beras pun ambil yang dah putih sangat, dah melepak semua tu, dah tak ada lagi serat semua, tak boleh. Okay, sebab kalau you nak baik, ini ada kaitan dengan pengeluaran daripada gula tu mengganggu proses purin punya proses sampai jadi uric acid, sehingga kan susah nanti you nak buang bahan kumuhan uric acid lebihan. So fruits walaupun ada fructose, tapi saya dah cerita dulu, fructose dalam buah-buahan tidak sama dengan fructose dalam gula pasir. Is that clear?
So you dibenarkan walau bagaimanapun sederhana. Tapi yang boleh lebih ialah cherries, buah-buah cherries, strawberries, yes, ataupun blueberries, ataupun ada orang ambil jus tart cherries. You pergi kat supermarket, dia tulis TART, tart cherries. So far yang jus yang boleh dibenarkan, yang boleh ambil banyak mana pun tart cherries. It's very good. Okay. Vegetable, all form of vegetable, termasuklah orang kata yang hijau-hijau seperti spinach, you kena berhati-hati, cauliflower, asparagus kena berhati-hati. Tapi kalau you makan secara cuma kebiasaan, bukan ambil berkati-kati, it is not a problem. So jangan risau sangat. Asalkan fruits and veggie, you selamat. Okay. Walaupun ada setengah ni lah pakar-pakar kata jangan tempur langsung buah-buahan. Saya merasakan itu satu apa tu, bukan nak kata kesalahan, tapi satu kepercayaan yang harus dicek balik betul ke tak betul. Okay. Bagi saya boleh. Lepas tu kalau soya yang organik boleh. Semua jenis legumes, lentils, kacang kuda, dal ataupun peas and nuts boleh, kecuali kacang tanah. Okey, lain semua tu kalau you tidak allergic dan kalau you makan dia tidak menyala, that means you tidak bermasalah. Itu saja dari segi makanan. Okey, ikut D&D diet, air tak berhenti-henti, kena banyak sebab you nak kena kencing kerap, sebab kita nak detox. Lepas tu garam jangan lupa. Puasa tetap Isnin, Khamis dengan malam, confirm. Okey, ikut buah apa tu, pokok pula apa, buah kelapa nak cerita yang nyok yang betul je. Okay, no problem. Okay, yang saya tak sabar nak cerita ni ialah kita nak cuba lari daripada ubat-ubatan yang sintetik. You pernah dengar kan, kalau you kena gout bertahun-tahun you kena makan allopurinol, ataupun kalau tengah menyala tu you kena ambil dengan colchicine. Pernah dengar tak? Gout no lah, gout nil lah, betul tak? Orang yang berpengalaman memang bila cakap tu lajulah, sebab bukan soal saya ni doktor, tapi bila you berpenyakit, you mesti tahu nama ubat you, betul tak? You jadi macam saintis, mulut you memang boleh sebut pun nama ubat-ubat tu. Sebab dah bertahun-tahun makan, tu belum kira side effect lagi. Dan kalau tengah menyala kan kita ambil painkiller. Seperti apa? Voltaren lah, Simplex lah kan. So kadang-kadang ambil yang serius-serius macam Akoxia pun ambil juga. Yang takat Ponston tu tak heran lah, selalu ambil. Jadi ubat-ubat ni kan menyebabkan lagi kerosakan kepada buah pinggang. Jadi bila buah pinggang lagi rosak, dia lagi susah nak keluarkan kemuhan. Jadi dia membesarkan masalah tu daripada sikit uric acid, lepas tu pinggang rosak, rosak tak boleh keluar lagi, uric acid naik besar lagi, tu pinggang rosak lagi, ambil lagi painkiller. Jadi malam ni kita nak bagi you 10 cara alami yang insya-Allah saya pun dah praktis sebahagian besar daripadanya, dan sebahagiannya serasi, sebahagiannya tak serasi. So you, kenapa saya bagi sampai 10 pun macam tu juga. Tak semua 10-10 ni you serasi. Faham tak serasi? Serasi ni maksudnya efektif. Some of you ambil contoh saya nak bagi sekarang. Mulakan dengan apple cider vinegar. Cuka apple, atau kalau you tak ada cuka apple, you ambil cuka buah tin ke, ataupun cuka kurma pun boleh. Tapi apple cider vinegar yang ada ibu dia tu, dia tulis kat situ with the mother kan. Selalunya brand-brand tu you tahulah, tak salah saya Bragg ke apa yang dah berpuluh tahun kat dunia ni, ambil yang tu. Terkenal apple cider vinegar, ambil 1 teaspoon. Saya ulang, 1 teaspoon dalam 1 gelas air, lebih kurang 200-250 ml air. Air lebih tak apa. Lepas tu you minum 2 hingga 3 kali sehari. Itu 1. Ready? Nombor 2, yang ni favorite saya. Yang ni serasi. Nombor 2 serasi dengan saya. Celery. Yang batang tu macam satu stok ada 4-5 batang tu kan. You buat dia punya jus, jangan you campur air apa-apa, pure. Pagi-pagi itu dia. Okey, ambil lebih kurang 400, minimum 300 ml. Saya buat 500 ml. Cari sampai dapat 400-500 ml satu hari. Sebelah pagi perut kosong. Buat tengok. Yang ni menjadi. Macam mana saya tahu? Sebab you boleh tengok you punya result, apa tu, you punya uric acid turun. Yang paling susah ialah nak menurunkan uric acid lah. Kalau dia turun, berarti dalam darah you dah mula kurang dia punya akumulasi. Jadi you ada chance kurang kena apa tu, kumpulan-kumpulan uric acid crystal.
apa tu, berkumpul di sendi-sendi yang you biasa sakit tu. Jadi kuranglah kan. Alright, tu satu. So terkenal sangatlah celery ni untuk gout dan masalah lain, tapi kita fokus malam ni gout saja. Nombor 3, ni formula saya nak bagi. Ini satu lagi apa tu, formula rumah, home remedy, namanya fenugreek ataupun kita panggil halba. Pernah dengar halba? Okey, halba ni you campur dengan, you tahu, turmeric dengan ginger. Sama banyaklah lebih kurang, okey, lebih kurang 1 sudu halba yang dah ditumbuk halus, turmeric ada serbuk dia, dan ginger pun buat serbuk pun boleh juga. Okey, jadi you masuk serbuk ni, kalau yang dah beli dalam bentuk serbuk, dan masuk sedikit apa tu, black pepper. Sebab bila ada turmeric je, you kena cuit sedikit black pepper. Okey, masuk ni 3 ni bahan, termasuk black pepper dah jadi 4. Masuk dalam air suam, okey, kacau elok-elok. Lepas tu you minum ni 2 kali sehari. Saya ulang, 2 kali sehari. Yang ni lepas makan pun boleh, sebab kan kadang-kadang dia orang kata apa, ginger ni dia pedas sikit. So you buat lepas makan pun boleh. Okey, saya kata berapa kali? 2 kali sehari. Ada orang baik dengan ni saja. So 3 yang saya bagi ni, ada orang dah dapat manfaat selepas 2 minggu. Kadang-kadang lepas seminggu dia dah nampak beza. Tapi saya selalunya minta 2 minggu, kadang-kadang sebulan pun tak apa. Macam saya tu hampir sebulan setengah atau 2 bulan baru nampak. Maklumlah, kalau orang lagi kronik, lagi lambat dia nak apa tu, nampak dia punya kesan dia. Namun bagi mereka yang tak pernah buat langsung amalan-amalan ni, dia duk ambil ubat daripada farmasi saja. Kalau dia tak pernah langsung dengan amalan-amalan yang natural ni, kadang-kadang dia cepat nampak, sebab dia tak pernah langsung. Okey, lepas tu nombor 4 sekarang. Okey, nombor 4 iaitu baking soda. So you ambil 1 tablespoon, kali ni 1 tablespoon. Tadi teaspoon, ni tablespoon. Alah, tapi kalau you bubuh teaspoon pun tak jauh beza sangat kan. Tak apa. Apa you buat? You masuk dalam air je, baking soda. Sebab apa? You nak alkalinize. You nak alkalinize, nak bagi body kita tu alkaline sedikit. Faham tak? Sebab uric acid ni kan dah lah acidic. Kalau you tak alkalinize your body, dia lagi berapi lah badan kita kan. 4 kali sehari pun boleh, 3 kali sehari pun boleh. Okey, minimum 3, paling banyak 4 kali sehari. Berarti 4 gelas lah. Sekali buat berapa? 1 tablespoon. Nenas 1 cawan. Lobak Cina setengah cawan, dia punya resepi dia. Buah keras 3 biji. Lepas tu cawan tu cawan yang besar lah juga kan, bukan cawan kecil-kecil tu, mangkuk kecil lah. 1 mangkuk nenas, setengah mangkuk lobak Cina, 3 biji buah keras. You grind dia. Alright, you buat apa? You buat smoothie. Lepas tu you nak tapis pun boleh, tapi you minum air dia. Boleh tak? Cuma saya tak tahan dia punya bau dia tu je. Okey, dia punya rasa boleh tahan juga, tapi macam hancing, tahu tak? Dia punya bau dengan tu. 3 kali sehari pun tak apa. Okey, kalau gajian buat lah, besok nak kena buat lagi ni. You boleh simpan kat peti ais. Jaga ya, kalau dah sampai masam tak boleh minum langsung, tu berarti dia dah oxidize. Yang seterusnya simple. Yang ni sebabkan you, saya galakkan apa, minum air banyak. Wajib hydration. Air boleh banyak, kopi kau boleh. Macam saya buat gayo kopi tu, you ambil. Sebab tu sebenarnya saya ambil gayo kopi tu pasal nak jaga liver saya dan nak jaga gout juga. Sebab saya baca dia bagus untuk liver cancer, supaya kita pertahankan tak kena cancer liver semua tu. Rupanya kopi bagus, tapi yang penting ialah untuk gout boleh juga kan. So heran kopi, tapi kopi yang macam gayo kopi tu lah, maksudnya dia tidak dicampur dengan gula apa-apa, margarin ke apa masa dia goreng tu kan. So yang ni boleh you buat sebagai tambahan minuman petang ke pagi. Dia kata sampai 4 atau 5 kali sehari pun boleh. Jangan sampai you tak boleh tidur cukup. So coffee is another one. You boleh campur dalam air atau dalam kopi, bubuh sedikit RX salt ataupun Celtic salt ataupun Himalaya salt. Dan setiap kali you nak minum 500 ml, saya kata kena ambil 2 calik garam ataupun suku sudu teh garam. Okey, wajib garam jangan tinggal kalau nak minum air. Kalau tidak nanti you dapat masalah hyponatremia pula. Maksudnya tak cukup garam dalam badan you. Ni tiba masanya saya nak bagi formula yang belum you dengar. Lemon, timun, halia, sadri. Lebih kurang segenggam. Tengok berapa kali nak buat lah minuman tu. Kalau 2-3 kali you bawa besar sikit.
dalam mangkuk ke apa. Lemon payahlah segenggam. Lemon tu kita nak perah dia punya apa tu setengah biji sekali makan. Lemon kuning tu. Timun lebih kurang sebiji. Lepas tu halia lebih kurang agak-agak lebih kurang 2 ibu jari ni cukup. Okey, halia. Lepas tu batang sadri, tahu sadri, daun sadri dengan batang dia sekali boleh. Sama ada you blend dia ataupun satu lagi cara ialah you rebus dia. Selalunya rebus lah. Orang kampung ni buat macam masak periuk. Airnya katakan 3 cawan, lepas tu dia ataupun 3 mug lah kan. Lepas tu you rebus dia sampai jadi setengah daripada air mula asalnya. Air tu diminum nanti. Boleh. Okey. So tapi kalau untuk tujuan yang ini, untuk timun-timun semua ni, sadri ni, selalunya saya galakkan you pakai blend dah cukup. Alright. Okey, satu lagi yang saya minta you buat, nombor 8 ialah jus durian Belanda. Yang ni bukan rebus, yang ni you blend dia. Saya tengok ramai masuk susu lah, masuk gula lah, masuk tak usah masuk apa-apa, biar dia kosong je. Masuk air sikit tak apa. Okey, supaya dia tak pekat sangat. So you buat jus durian Belanda, buang biji, okey, buang biji, nanti tertelan biji dia pula. You baik dengan durian Belanda, ambil durian Belanda. Lalu you baik tadi dengan apa? Dengan apple cider vinegar, tak apa. Saya serasi dengan celery. So saya pakai celery. You nak ikut yang mana? Ikut body you. Mungkin you tak sesuai dengan celery, you ambil yang lemon, timun, halia, sadri, kumpulan jumlah yang 4 tadi tu. Kalau durian Belanda dia seorang je. Nombor 9, saya nak you pergi cari yang ni memang ada di tepi jalan. Yang ni pun saya jumpa. Mula-mula saya beli pun saya tak tahu yang benda ni rupa-rupanya kat tepi jalan banyak. Ada orang buat sibuk, dia ingatkan orang Shah Alam, orang KL ni tak tahu agaknya, so dia jual. Tak boleh marah dia sebab kita nak baik, so kita belilah. Pakai order je, dia dah buat sikit-sikit online lah, cerita kita kata tolong hantar, saya bayar berapa pun okey. Dia kata nak kena tanam ni, pergi tanam sendiri. Rupanya namanya lemak ketam ataupun pokok ara tanah. You yang biasa duduk kampung, saya dah biasa ni, saya tengok-tengok lah, awak tak abang punya banyak kat kampung kita. Sekarang pun kat tepi-tepi jalan, kalau you tengok nampak yang tak dipotong rumput tu, mesti dia naik benda ni. Namanya ialah, ada orang panggil susu Nabi. Dan bila you patahkan dia keluar macam susu. Sebab tu dia panggil susu Nabi. Ada orang panggil susu kambing lah, nama macam-macam lah. Kalau kat Indonesia tu nama dia lagi pelik-pelik kan. Ada di Southeast Asia, di Philippines, very very popular. Thailand, baru saya tahu yang ni. Kalau orang tak bagi tahu dulu, orang sombong lah, kena bagi tahu. Orang tua dulu baik hati, dia bagi tahu. You ambil ni, caranya ialah untuk gout. Malam ni kan untuk gout. Kalau penyakit lain pun ada lagi ni. Dan kali saya ceritalah, pokok ara tanah ni ada lebih kurang 16 kegunaannya. Dan salah satu yang paling popular ialah gout. Ni Tuhan nak bagi yang paling murah, pergi cari sendiri kat tepi-tepi jalan, tepi-tepi hutan-hutan kecil-kecil ni. The small area yang dah ditarah, dah potong, sebab apa? Dia perlukan matahari dia naik. Okey. Caranya ialah ambil 3 atau 5 ataupun 7 batang, tergantung besar mana pokok tu. Kalau kecil ambil 7, kalau sederhana ambil 5, kalau dia besar betul ambil 3 batang cukup. Untuk apa? Untuk kita buat masak periuk juga. Maksudnya you buang daun dia sebenarnya boleh pakai, tapi untuk gout yang paling abdal ialah batangnya dengan dia punya bunga dia tu, biji-biji dia tu, faham? Dengan akarnya sekali yang telah bersih sebersihnya, jangan buang akar-akar tu sekali. You ambil tu, you kumpulkan semua, nak potong sikit-sikit pun tak apa, tapi masukkan ke dalam periuk. Buat macam saya kata tadi, kalau 3 cawan, rebus dia sampai jadi 1,5 cawan. Kalau 5 cawan air, bubuh sampai 2,5. Berarti you dah masuk banyak sikit lah. Akar-akar tu mungkin nak buat untuk 2 hari. Sebab apa? You kena minum ni lebih kurang 1 hari 2 kali. Okey, pagi sekali, petang sekali, cukup. Okey, perut kosong. Dan rebusnya berapa lama? Rebus lebih kurang setengah jam. Sampai bukan soal berapa jam tu, sampai air tu dah jadi setengah. Dan colornya saya pernah buat, so colornya lebih kurang macam kuning-kuning sikit, macam warna macam air kencing sikit. Tapi you jangan risau, dia tak ada bau apa-apa sangat, dan you boleh minum biasa je.
okey, dan tak rasa apa-apa pun. Sikit-sikit alah macam air nak kata pahit pun tak pahit langsung. Okey, so boleh sangat-sangat YouTuber ni. Ramai orang juga mendapat apa berita baik, dan saya masa tu mungkin saya tak banyak dapat supply dalam 3-4 hari, lepas tu dah tak ada supply, saya malas nak sambung, malas nak pergi cari. Padahal saya ingat saya nak cuba lagi sekali untuk eksperimen untuk kawan-kawan lain pula. Saya dah ada jawapan. Nombor 10 sekarang saya nak bagi kat you. Nombor 10, kalau semua tu baik, tapi baiknya tak puas hati, masih lagi tidak orang kata apa lah kan, masih lagi bengkak tu sekejap-sekejap je, dia sakit dia balik. Jawapannya ialah Sacha-Inchi Oil. Omega 3 tu semua orang tahu dia adalah anti radangan. Sebab tu dari dulu kecil-kecil lagi orang dah bagi apa, cod liver oil kan. Ikan tu masih lagi, minyak ikan tu masih lagi terbaik sebenarnya. Cuma disebabkan apa, masalah zaman sekarang kan, laut dah tak boleh diharap, banyak sangat merkuri, jadi kita tak berani nak ambil. Bukan salah ikan, salah manusia juga. So satu, Sacha-Inchi Oil. Ramai orang kalau takat awalan atau gout yang tak serius, Sacha-Inchi dah cukup. Okey, sebab dia punya omega 3. Alright, nombor 2 ialah kebetulan herbal gel yang kita buat untuk nak jaga virus, nak jaga badan kita supaya tingkatkan imuniti. Dan saya katakan herbal gel dah dibuat kajian di Saudi, banyak di Pakistan dah buat menggunakan habatus sauda kan, bagus, pakai chamomile, pakai bahan daripada lebah kan, ada vitamin C, zinc, semua tu bagus. Termasuk di Thailand, di Indonesia pun dah belajar pakai ni semua. So kita sekarang orang duk gaduh-gaduh sangat, kita dah ada herbal gel. Tu pun kebetulan sebab ada bahan-bahan yang juga anti radang. Jadi orang makan ni pun daripada tak boleh jalan sebabkan oleh gout, dia boleh jalan. Jadi saya ni kebetulan Tuhan bagi rezeki. Nombor 2 herbal gel, nombor 1 Sacha-Inchi Oil. Kalau semua ni masih lagi orang kata degil, orang kata ketegak sangat, kita Tuhan bagi rezeki yang herba punya pelajaran saya buat tahun lepas kan. Yang itulah sebenarnya yang menjadikan saya boleh seronok sikit cerita dengan you all ni. Dia namanya RX9 dan RX10. Itu dia punya dia punya brand dia, yang asasnya daripada herba daripada hutan-hutan lah kan. Betul-betul bagus yang ni. RX9 dan RX10 ni cuma cara nak ambilnya nanti kita akan cerita. Bila you dah lega besok, you tukar kepada yang saya bagi 9 tadi. Maksudnya you tak payah bergantungan dengan RX9 dengan RX10 ni sampai bertahun-tahun, tak perlu kan. Kalau ubat hospital kadang-kadang bertahun-tahun. Yang ni bila you dah baik, dah lega, you tukar kepada penjagaan makanan, belajar ambil apple cider vinegar, ambil celery, ataupun tadi air durian Belanda. You boleh tukar-tukar pun bila you dah lega besok. Sekali-sekala you jumpa susu Nabi punya pokok tu kan, yang tepi-tepi jalan semua tu, pokok ara tanah tu, buatlah. Jadi body you tidak terlalu tergantung kepada macam ubat. Sebab kita tak suka you cuma bergantungan dengan ubat selama-lamanya. Jadi jangan lupa, kalau boleh sekarang ada promosi tau, RX9, RX10 tu you order cepat-cepat. Sebab dia pun maklumlah, herba kan ada limit dia punya stok dia. Kadang-kadang tak cukup supply pun. Yang tu kalau tak cukup, you kena tunggu sekurang-kurangnya sebulan baru siap, sebab nak proses balik. Tapi very powerful RX9, RX10. Sebab tu saya kata last, saya tak bagi dia awal lagi. Kalau you boleh dengan celery je cukup. Kalau boleh dengan nanas, lobak Cina tadi dengan buah keras cukup. Tak usah nak buat benda-benda lain. Okay? Cuma saya tahu sangat-sangatlah gout ni, 9-9 tu kalau you nak main dengan minyak kelapa dara ataupun nak buat masakan apa-apa, banyakkan minyak-minyak MCT tu, medium chain triglyceride, amat bagus. Kanak-kanak tak ada masalah sangat gout ni kan. Orang dewasa selalunya, lelaki lebih pada wanita. Kalau you tak boleh ambil minyak melalui mulut, nak Sacha-Inchi tu, you boleh tekan Lorix, sebab dia manis. Lain pada tu, insyaAllah kalau boleh you ambil yang sachet, sebab sachet tu banyak dia punya minyak tu kita perlukan. Kalau you nak ambil Sacha-Inchi Oil, pakai yang sachet. Kalau tengah menyala sangat-sangat tu, ambil 2 pagi dan 2 malam selepas makan. Saya seronok sangatlah sebab Tuhan bagi rezeki ni. Saya kongsi dengan you, kalau you baik, you boleh semayang cukup
bagi I itu yang sebagai orang Islam ni tak ada lain, tu tak, yang tu nombor satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.